Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu lagi dalam MG Flash 26 Februari bersama saya Rosnani Nasir. Kita ke berita utama. Pilihan Raya Negeri PRN Johor bermula hari ini dengan proses penamaan calon berlangsung di 56 pusat penamaan yang dibuka pada jam 9 pagi. Sejam selepas itu, ia ditutup selepas proses penyerahan kertas penamaan dikemukakan kepada pegawai bertugas. Menurut Prosedur Operasi Standard SOP pencegahan COVID-19 dikeluarkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, aktiviti berkumpul dan perarakan oleh penyokong parti adalah tidak dibenarkan di pusat penamaan calon. Barisan Nasional BN, Perikatan Nasional PN, Pakatan Harapan PH bersama rakan strategiknya Muda Pejuang Parti Warisan Bersatu Parti Sosialis Malaysia PSM antara yang bertanding pada PRN Johor kali ini. Setakat Khamis lalu, sejumlah 894 borang penamaan calon sudah terjual. SPR menetapkan hari pengundian PRN Johor pada 12 Mac ini dan pengundian awal akan dibuat pada 8 Mac depan. Berita seterusnya. Angka kematian akibat jangkitan COVID-19 di negara ini terus meningkat dengan 57 kes semalam dengan 14 kes berlaku di luar fasiliti hospital. Jumlah itu menjadikan kes terkumpul kematian COVID-19 mencecah 32,591 orang. Kementerian Kesihatan Malaysia berkata Johor merekodkan kes kematian tertinggi dengan 14 kes diikuti Sabah 8 kes. Selangor, Melaka, Perak dan Kedah masing-masing 5 kes. Pahang dan Terengganu 3 kes, manakala Kuala Lumpur dan Perlis 2 kes. Masing-masing 1 kes di Negeri Sembilan, Kelantan, Pulau Pinang dan Sarawak. Setakat tengah malam tadi, 7,949 pesakit dirawat di hospital. Daripada jumlah itu, 332 kes menerima rawatan di unit rawatarapi ICU dengan 196 kes memerlukan alat bantuan pernafasan. Berita berikutnya. 3 adik-beradik ditemui rentung dalam kebakaran sebuah rumah dihuni 9 sekeluarga di kampung seberang kedai di Lawas, Sarawak malam tadi. Dalam tragedi kira-kira jam 10.50 malam, mangsa terbabit dikenal pasti sebagai Muhammad Hezdi Huzaidi Azri, Muhammad Hezmi Huzaili dan Muhammad Hezri Huzaimi, masing-masing berusia 4, 7 dan 8 tahun. Memetik laporan berita harian, Jurucakap Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak berkata pihaknya menerima panggilan daripada MERS 999 pada jam 11.02 malam. Susulan itu 7 anggota Balai Bomba dan Penyelamat BBP Lawas dikejarkan ke lokasi yang terletak 17 km dari balai. Katanya rumah terbabit musnah sepenuhnya. Dalam kejadian yang berlaku, 6 lagi penghuni rumah berkenaan berjaya menyelamatkan diri. Keadaan banjir di Terengganu semakin buruk dengan bilangan mangsa ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS kini mencecah lebih 2,500 orang. Sehingga jam 8 pagi tadi, 2,563 mangsa banjir daripada 772 keluarga dipindahkan ke 51 PPS di 5 daerah. Kemaman terus mencatat jumlah tertinggi mangsa banjir dengan bilangannya melonjak kepada 1,244 sudah dipindahkan ke 18 PPS. Berdasarkan laporan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Terengganu, Kemaman hanya merekodkan 847 mangsa banjir di 15 PPS semalam. Bilangan mangsa banjir di Hulu Terengganu juga melonjak kepada 652 orang yang ditempatkan di 11 PPS berbanding hanya 387 di 5 PPS sebelumnya. Turut menunjukkan peningkatan ialah daerah Besut yang mencatat sejumlah 414 mangsa banjir di 11 PPS. Selain itu, mangsa banjir di Setiu juga meningkat kepada 234 orang yang berlindung di 7 PPS. Di Dungun, 2 lagi PPS membabitkan Surau Kuala Jengal dan Dewan Orang Ramai Kampung Minda diaktifkan malam tadi. Kita beralih ke perkembangan banjir di Kelantan. Sehingga jam 8 pagi tadi, 881 mangsa daripada 242 keluarga terpaksa ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS. Ia membabitkan 4 daerah iaitu Kuala Kerai, Tanah Merah, Jeli dan Pasir Mas. Setakat ini 21 PPS sudah dibuka.
Jeli mencatatkan bilangan mangsa banjir paling ramai membabitkan 535 orang, diikuti Tanah Merah 192, Kuala Krai 136 dan Pasir Mas 18. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Jeli, Muhammad Adini Ibrahim, kebanyakan mangsa berpindah awal ke PPS selepas melihat paras air semakin meningkat di kawasan kediaman mereka. Dalam pada itu, dua laluan utama di Pekan Rantau Panjang membabitkan pintu 2 dan pintu 3 Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM ditutup berikutan dinaiki air separas 0.5 hingga 1 meter awal pagi tadi. Ia susulan limpahan air Sungai Golok yang kini melepasi paras bahaya dengan bacaan mencecah 10.32 meter setakat jam 6.30 pagi tadi. Menurut laman web publicinfobanjir.water.gov.my, 5 sungai di Kelantan sudah melebihi paras bahaya. Ia membabitkan Sungai Lanas di Jeli, Sungai Lebir serta Sungai Kelantan di Kuala Krai, Sungai Kampung Temangan di Machang, Sungai Jenub di Tanah Merah serta Sungai Golok di Rantau Panjang. Sementara itu, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan, Jainal Elias Zainal, menasihati penduduk di lokasi banjir segera berpindah ke tempat selamat. Jelasnya rondaan berkala dilakukan dengan lebih kerap bagi memantau keadaan semasa di pekan serta kawasan rendah yang dinaiki air. Kita beralih ke perkembangan luar negara. Sekurang-kurangnya 7 orang maut dan 85 lagi cedera selepas gempa bumi melanda beberapa kawasan di Sumatera Barat Indonesia pada Jumaat. Menurut Lembaga Pengurusan Bencana Nasional Indonesia BNPB, lebih 5,000 orang telah ditempatkan di 35 pusat pemindahan di daerah Pasaman Barat. Dalam kenyataannya, jurucakap BNPB Abdul Muhari memaklumkan operasi mencari dan menyelamat membabitkan anggota penyelamat, tentera dan polis masih diteruskan di kawasan terjejas. Gempa bumi kuat berukuran 6.2 pada skala Richter memusnahkan berpuluh-puluh bangunan dan lebih 1,000 rumah rosak teruk. Indonesia yang berada dalam lingkaran api Pasifik serta dilanda bencana itu yang berpunca daripada aktiviti seismik dan gunung berapi. Dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke masa. Hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Terima kasih. Assalamualaikum.